Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syarafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram wa ashabin izam. Syai'ul lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'du. Yang semuliakan pengurusi surau, Abang Azmi, Ketua Kuasa, Risan, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita merafakkan pujian dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat dipertemukan dalam satu majlis ilmu, dan di keberadaan kita ini pada malam ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan perkumpulan kita ini sebagai amal-amal saleh yang memberatkan timbangan amalan kita, insya-Allah. Jadi tuan-puan dimati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pengajian hadis akhlak mulia yang dikarang oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah taala, dengan tajuk tenang dan tidak gelojoh. Tajuk pada malam ini. Qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashajj Abdul Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal anah. Rawahu Muslim. Pendek ya hadis tuan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ashajj Abdul Qais. Ashajj Abdul Qais, sesungguhnya pada diri kamu ada dua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu al-hilmu, yakni lemah lembut, wal anah, dan tenang, yakni tidak gelojoh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas, samalah tu. Beliau ini merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kepada siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Orang yang pernah didoakan. Sebelum pada itu, Ibnu Abbas ini lahir 3 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. 3 tahun dia lahir baru nak pergi hijrah. Mana kecil sangat lagi dah. Orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Nabi mendoakan dia secara khusus. Yang biasa kita pun tahu, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Wahai Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini faqih dalam agama dan ajarkan dia kepada dia ta'wil ataupun tafsir.
Sebab itu Ibn Abbas ni ada tafsir Ibn Abbas. Kalau berkenaan dengan Quran, maka para sahabat cari Ibn Abbas ni, nak melihat tafsiran apa sebenarnya kandungan Quran ni, cerita pasal apa. Sebab apa tuan-tuan? Keberkahan didoakan oleh Nabi SAW. Dia faqih dalam agama, jadi ulama, jadi orang hebat, dan menjadi pakar rujuk di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Faqih ni dia tak sama dengan alim. Dia orang ni alim dah. Faqih tu lagi dalam lagi. Penguasaan dia dalam sesuatu ilmu. Maknanya dia ni, kalau kita kata doktor biasa dengan doktor yang spesialis pakar, beza tu kan. Doktor semua banyak doktor, tapi ada yang spesialis. Alim dengan alim, tapi dia ni faqih, bukan sadar alim, faqih lagi. Maknanya ilmu dia lebih mendalam. Sebab Nabi doakan dia faqih dalam agama. Saya ingat kawan saya namanya Ahmad Faqih namanya. Ustaz dia Ahmad Faqih. Sebab nama pun nama Faqih kan. Kemudian riwayat menyebutkan bahawa kerana kefaqihannya mendalam dalam bidang ilmu agama ini, menyebabkan ramai di kalangan para sahabat menampatkan ilmu daripada Ibn Abbas ini. Yang sebut tadilah dipakai rujuk. Sebab itu tuan-tuan, di kalangan para sahabat ni bukan semua jadi ulama, bukan. Tak semua. Ada sahabat Nabi, oh semua ulama? Tidak. Ada sebahagiannya di antara orang yang alim. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Umar. Itu di antara sahabat yang menjadi pakar rujuk. Aisyah umpamanya, kita pernah sebut sebelum ini, menjadi alim. Dan ada tu biasa je sahabat Nabi ni. Biasa-biasa je kan. Kemudian pada satu hari Ibn Abbas ni pernah duduk di atas belakang unta bersama dengan Nabi SAW. Nabi ni tuan-tuan, ada dan riwayat menyebutkan ada beberapa orang sahabat yang boleh ataupun yang dapat membonceng belakang unta Nabi SAW. Bukan semua orang. Macam kita lah tuan, kalau nak naik kereta kita ke sebagainya, kita bukan semua orang kita bagi naik sekali kan. Kadang orang tertentu juga kita pilih. Macam kita tuan-tuan, tiba-tiba tuan-tuan dapat naik kereta dengan siapa? Dengan Habib Umar Yaman. Habib Umar bin Hafiz daripada Yaman. Tuan-tuan boleh naik kereta sama dengan dia. Special tak tuan-tuan ni? Special tuan-tuan. Kalau tuan-tuan naik kereta dengan saya tuan, orang tak heran tuan. Naik Viva lagi luar tak heran. Kau naik kereta Pusi mungkin lah, besar sikit kereta kan. Kau kereta saya Viva tepi lah. Jauh parking tuan-tuan kan. Tengok parking dengan naik dengan orang yang naik dengan Nabi. Maknanya ada sesuatu lah istimewa orang ni, kerana sehingga kan dia dapat naik membonceng ataupun bersama naik unta bersama dengan Nabi SAW. Ada beberapa orang sahabat, dalam 4-5 orang je. Ini riwayat menyebutkan. Baik. Kemudian duduk belakang Nabi. Kemudian Nabi SAW sembang dengan Ibn Abbas ni. Kita pun naik kereta sembang juga tuan. Dia sembang apa? Nak pergi makan kat mana, tempat yang sedap nak makan. Tapi Nabi duduk dengan sahabat, sembangnya sembang ilmu. Sebab tuan-tuan, kalau kita ni selalu orang kata apa, bersohbah ataupun berdamping dengan golongan orang alim, para ulama ni, kita tak akan dapat suatu benda yang sia-sia. Tak ada tuan-tuan. Percakapan dia, nasihat dia, semua perkataan ni ada kalam-kalam hikmah. Semua ada perkataan ataupun nasihat yang sangat bermanfaat. Duduk kita tuan, 5 minit cerita ilmu dia ni nak lepas tu macam-macam cerita kan. Habis semua cerita kan. Kalau dengan orang alim, para ulama ni lain tuan-tuan. Lagi banyak kita berdamping dengan orang alim, para ulama, lagi banyak ilmu yang kita perolehi. Kerana cakapnya sikit, kalamnya ringkas, tapi maksudnya mendalam, luas. Ni viral ni. Isu kalam Pak Sumit kan, heboh lah orang semua nak react. Tak apalah, buatlah kan. Buatlah pun nak buat. Baik. Nabi sebut apa? Nabi sebut pada Ibn Abbas, ihfazillah yahfazka. Dalam hadis 40 ada ni. Nabi kata, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Kita jaga hak Allah, Allah jaga hak kita. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, apa benda yang kita dalam dunia ni,
macam-macam lah perkara yang berlaku sebagainya. Sebab apa? Kadang kita tak laksanakan hak Allah, sehingga Allah Ta'ala abaikan hak kita kan. Baik, jaga hak Allah, Allah jaga kita, insyaAllah. Jagalah, kita buatlah ketaatan. Tanggungjawab kita sebagai seorang orang yang beragama kan, laksanakanlah tuntutan tu. Saya pergi jadi masjid nak ke sini kan, lalu kat masjid Sungai Macang Ulu tu ada lagi budak main takraw kan, duduk main situ kan. Mungkin boleh lepas main lah, dia duduk dah, maknanya dah berhenti main, mungkin dia akan balik. Tapi tuan, sangkaan kita sangka baik je, tapi kadang sangkaan tu meleset tuan. Saya mengajar di Kampung Tarun kan, di Beranang tu. Saya balik, budak yang main takraw duduk atas kok tu, saya balik duduk kat situ lagi. Saya balik lepas isyak tuan. Lepas habis kuliah, makan. Lepas makan, kadang saya sembang tu, baru balik, dia ada lagi kat situ. Saya tanya ada orang budak-budak kat situ, Ustaz, itu kira okey ke Ustaz? Kadang sampai 2 malam, dia situ lagi. Dia punya lama betul nak mengeringkan peluh dia kan. Itu sangka, kita bukan sangka lagi, tengok tuan. Macam mana Allah Ta'ala nak jaga diri kita ni? Dengan Allah Ta'ala hak-hak ditanggungjawab kita dalam beragama pun kita tak jaga kan. Baik. Nabi sebut dekat Ibn Abbas, dia kata, jika ada manusia yang ingin memberi manfaat kepada engkau, wahai Abdullah, jika bukan dalam ketentuan Allah, maka dia tidak akan berlaku. Kalau orang nak beri kebaikan, manfaat kepada kita, kalau Allah tak izinkan tuan-tuan, takkan dapat manfaat tu. Ada sahabat lah, guru saya juga, sahabat saya, dia dah dapat dah nama, dah pergi interview, dah dapat dah nak untuk kenaikan pangkat, dah dalam genggaman dah ibaratnya, dah kira dapat, dah kira bayang memang dapat dah, confirm dapat dah, nama dah tersenarai, dah pergi kursus, dah apa sebagainya. Tukar kerajaan, tak jadi tuan-tuan, kekalinya grade dia. Bayangin dia. Kesian dia kata, tak apalah, dia kata, Allah Ustaz, pergilah, cubalah duk pergi jemput pengarah ke apa ke kan. Tak apa, kita syukurlah apa yang kita ada ni, kita tak apalah. Tengok kan, nak dapat macam tu kita berarti patut bolehlah. Kau kata jatuh kerajaan bertukar, tapi dengan proses-proses yang melibatkan pentadbiran ni kekallah kan. Kenapa mesti nak berubah? Kesian ustaz tu kan. Pun jumpa semalam kekal gitu, tak tanya orang lain, orang bawah dia pun dah naik tuan-tuan. Kesian ustaz ni. Jadi qadhi bertahun-tahun, 14 tahun jadi qadhi. Siapa nama? Rahsia lah tuan, rahsia lah. Jika manusia nak beri manfaat kepada engkau, kalau Allah tak izinkan, siapa yang kesedilah. Kalau Allah tak izinkan, dah ada dah, patutnya dapat dah. Kalau Allah tak izinkan, tak berlaku. Dan maka ia tidak akan berlaku. Begitu juga jika ada orang yang nak buat mudarat kepada engkau, nak buat benda yang tak baik, kalau bukan Allah tak izin, kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan berlaku. Banyak kan, kadang orang buat macam-macam lah kan, nak mengelak macam-macam lah. Kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak, maka tak berlaku. Kadang kita tengok kadang orang buat video kan, berkenaan kemalangan jalan raya, dia tengok kemalangan yang berlaku memang kena kereta kemek orang meninggal. Tak, cari kemalangan-kemalangan yang apa, yang terhindar. Kalau ikutkan secara patut boleh kena tapi tak kena. Banyak kan video macam tu. Balak jatuh pula kan, patut kena kereta, dia sempat elak lagi. Subhanallah. Trailer boleh seberang berapa lane jalan, one way ni, jalan ni highway, boleh cross lagi tuan, selamat lagi, sikit lagi nak kena. Tapi Allah Ta'ala tidak berkehendak, tak berlaku. Walaupun kita tengok ghalib, tengok ni kau ni kena ni, tapi kalau Allah Ta'ala kehendak, tak berlaku tuan. Banyaklah sekali macam tu kan. Maka bukan apa tuan-tuan, Rasulullah SAW nak menjelaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan qada dan qadar, ketentuan Allah. Kita sekadar usaha saja. Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, maka tidak akan berlaku. Itu Nabi duduk dengan para sahabat, tidak ada perkataan yang sia-sia. Yang ada tuan-tuan cuma kalam-kalam indah yang Nabi sebut nasihat yang sangat berguna. Bahkan manfaatnya pada hari ini kita dapat rasai dengan kalam Nabi itu, hadis Nabi SAW. Baik. Kemudian, okey, itu siapa? Itu Ibn Abbas. Cerita sikit Ibn Abbas ni. Kemudian dalam hadis ni Nabi SAW berkata kepada seorang yang namanya Assash Abdul Qais. Nabi memanggil Assash ni kerana dekat kepala ni macam ada
ada kita panggil apa? Syajah macam luka lah kan, macam ada parut lah luka, syajah macam luka. Jadi Abdul Qais ini merupakan nama satu kabilah yang duduk di timur kepulauan Arab yang kini dikenali sebagai Bahrain, negara Bahrain, timur Arab. Sekarang negara Bahrain kan. Kemudian nak ceritanya, Nabi puji Asas Ibn Qais ni. Nabi kata pada diri kau ni ada dua perkara yang cintai oleh Allah, iaitu al-hilmu wal-anah. Engkau ni seorang yang lemah lembut dan kau ni tidak gelojong. Kisah macam tuan-tuan. Asas ini dia ada seorang menantu. Menantu Asas ni datang ke Madinah membawa barang dagangan, orang niaga, businessman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak kehadiran menantu kepada Asas ni, Asas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapa dan berbual dengan menantu kepada Asas tadi ni. Kemudian bila Nabi sembang, Nabi cerita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita berkenaan dengan kabilah Abdul Qais. Maka dengan cerita kabilah Abdul Qais, cerita berkenaan dengan pemimpin-pemimpin dia, pembesar-pembesar dia, membuatkan menantu Asas ini teruja dan akhirnya memeluk Islam. Macam mana Nabi tahu pula pak mentua aku ni ketua ni kabilah ini sebagainya? Macam mana Nabi boleh tahu? Dia tak introduce pun, tak perkenalkan lagi. Saya ni menantu pada Asas yang kabilah satu kabilah yang Abdul Qais. Dia tak cerita, tapi Nabi cerita. Seakan-akan Nabi tahu kan aku ni menantu kepada Asas, menantu kepada satu kabilah yang besar lah ibaratnya, Abdul Qais ni. Kemudian bila Nabi sembang sebagai menarik perhatian ataupun tertarik menantu pada Asas ni dengan agama, dengan Islam, maka dia pun peluk Islam. Lepas Asas ni peluk Islam, Asas balik semula ke kabilah Bani Abdul Qais ni. Kemudian sampai kat sana, sebelum pada itu Nabi SAW buat satu surat untuk bagi kepada menantu pada Asas ni, untuk bagi kepada pemimpin kabilah dia, ayah dia lah. Maka tulis surat nak cerita berkenaan peluk Islam dan semua sebagainya lah, macam tu. Maka bila menantu Asas ni balik ke negara dia, ke kabilah dia, maka dia dah Islam, maka dia beramal, dia nak solat sebagainya. Maka isteri dia perasan satu benda yang pelik kepada suami dia ni, menantu pada Asas ni. Dia bersihkan diri, dia membasuh di antara juzuk-juzuk badan ni, basuh muka, tangan sebagainya. Kemudian dia nampak pergerakan berdiri, ada rukuk sebagainya. Sehingga kan dia sampaikan cerita tersebut kepada ayah dia, Asas ni. Tengoklah saya punya husband tak tahulah apa, dia buat satu benda yang pelik lah. Maka dipanggil menantu pada Asas ni, cerita apa sebenarnya yang berlaku ni. Kau buat apa kan? Kau buat apa? Maka sebelum pada itu dibagi surat daripada Nabi SAW, memberi surat kepada menantu pada Asas ni, bagi surat pada ayah andanya. Dan ayah Abdul Qais ni ataupun Asas ni, dia baca surat Nabi SAW di hadapan para pembesar. Dia macam, ini bukan level-level MPKK tuan-tuan, atas lagi ni. Bukan MPKK kan, ini atas lagi, kabilah besar ni. Baik, kemudian dia bacakan surat Nabi SAW itu berkenaan dengan apa yang Nabi ajarkan untuk kepada Islam sebagainya. Dan mereka pun, kabilah ni bersetuju untuk nak buat trip rombongan untuk jumpa dengan Nabi SAW. Ini kabilah ni bukan jenis macam baca surat ini mengarut semua dengan, tak. Dia tengok, oh Nabi macam ni kan, nak tengok Nabi ni macam ni kan, kita pergi jumpa. Bagus Abdul Qais ni punya kabilah dia. Maka sebelum kedatangan rombongan tersebut untuk berjumpa dengan Nabi SAW, Rasulullah SAW terlebih dahulu menceritakan kepada para sahabat berkenaan rombongan Abdul Qais ni. Nabi dah cerita dulu tuan-tuan. Bukan ada WhatsApp kan, bukan ada call kan. Lo ni nak sampai ni, okey macam kita lah datang raya kan, saya sampai kat tol ni, okey relax, sempat masak mi goreng dulu kan, kita macam tu kan. Ni Nabi tahu, ini mujizat Nabi.
Nabi kata apa? Cerita beritahu kepada sahabat, telah datang kepada kamu rombongan Abdul Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, nampak rombongan tu datang daripada jauh. Nabi cakap, itu rombongan Abdul Qais tu. Nabi kata, mana Nabi tahu jauh rombongan? Tersebut bukan di WhatsApp, dia call ke sebagainya, bukan. Rasulullah lihat daripada anjung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni satu ruang, satu tempat di mana Nabi akan menerima delegasi daripada luar. Ada ruangan, ada Nabi seorang pimpin kan, ada ruangan untuk nak terima. Macam kita lah tuan-tuan, di rumah kita ni ada ruang tamu ni, tempat orang nak datang sebagainya. Ada tempat ruang ni anak-anak kita nak main ke sebagainya, kita family kita. Biasa macam tu lah rumah kan. Bila orang nak datang, ni yang kacau sini, nak main-main kat sana, tempat ni ada tetamu datang. Nabi pun ada tempat ruangan anjung yang khas untuk menerima delegation daripada luar. Nabi tahu tu dah sampai tu Abdul Qais tu, Nabi kata. Maka sampai ke sana, maka Nabi sebut apa? Mereka ini adalah, Nabi kata apa? Khairu ahli masyariq. Nabi kata ini sebaik-baik orang yang datang daripada masyariq, daripada timur, Nabi kata. Sebab tu kita tengok dia punya reaction siapa? Asas ni bila mana baca surat Nabi, dia baca dekat kabilah dia, pimpin dia, tak ada tentangan, bahkan nak jumpa Nabi lagi. Tengok kabilah ni jenis orang yang Nabi sebut khairu ahli masyariq, ini sebaik-baik orang daripada timur. Dia bukan tu tolak tuan, jumpa dulu. Kita kan dah sampai cerita kat ni, kita terus percaya kan, jumpa dengan orang tu cerita apa sebenarnya yang berlaku kan. Kita terus kan. Kalau orang cerita ni tak bagus, kita terus percaya tak bagus. Jumpalah dulu, tanyalah dulu. Kan? Itu satu attitude yang kita boleh cubalah macam apa yang Nabi buat ni. Kemudian Nabi sebut di sebaik-baik khairul ahli masyariq, di kalangan mereka ini sebaik-baik orang yang datang daripada timur. Dan di kalangan mereka, kalau rombongan tadi Nabi kata apa? Itu adalah rombongan Abdul Qais, kabilah Abdul Qais. Tapi kemudian Nabi sebut, daripada Nabi kata khairul ahli masyariq, dia adalah sebaik-baik golongan daripada timur. Dan di kalangan mereka ini ada orang yang bernama Asaj, Nabi kata. Subhanallah. Nabi cakap ada orang nama Asaj, dalam nama grup dia orang ni ada nama Asaj. Subhanallah. Ini mujizat Nabi ni, Nabi tahu kan. Bukan ada teropong kan. Tak ada. Nabi tak kenal pun Asaj ni, bukan pernah jumpa pun sebelum ni. Kotlah datang pernah jumpa sekali sebagai pernah bersalam, mungkin pernah jampak lah, okey lah, tak pernah jumpa. Tapi Nabi kata ada seorang nama Asaj. Nabi kata kumpulan ini, kumpulan kabilah Abdul Qais ni, bila kata Nabi, bila dia ajak nak berdakwah, kumpulan ini dia tak balas dengan nak bergaduh, nak bergocoh, tak ada. Nak ajak berdakwah pun nak bertumbuk, tak ada. Dia kan jadi macam tu. Dia jangan relax kan. Tak perlu kepada peperangan, tak perlu pada pemberontakan ke apa sebagainya, tak ada. Berdengar dakwah Islam, dia ni macam boleh lagi ya. Mungkin kalau tak terima pun dia boleh dengar lah, jadi pendengar saja kan. Tapi dia bukan jenis orang yang macam tu, tak puas hati perang, bukan. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, rombongan Abdul Qais datang kat Madinah nak jumpa Nabi. Di kalangan mereka ini kabilah Abdul Qais ni, seseorang yang asas lah. Dia orang ni bila sampai Madinah, terburu-buru nak pergi jumpa dengan Nabi SAW. Berebut-rebut nak jumpa dengan Nabi. Segera sampai tu nak jumpa Nabi. Sedangkan Asaj, dia tak buat macam tu. Dia cari tempat penginapan kan, cek homestay dulu ke kan, bersihkan diri. Dia dalam keadaan safar kan. Musafir mungkin pakaian tak terurus, mungkin berbau badan dan sebagainya, dengan pasir-pasir sebagainya kan, habuk sebagainya. Dia bersihkan diri, pakai yang sebaik yang mungkin, baru jumpa dengan Nabi SAW. Ini attitude yang boleh kita ikut ni. Yang kelang kabut tuan kan, kemaskan diri dulu. Sahabat yang lain di kalangan kabilah itu dah berebut-rebut nak jumpa Nabi ni, tak sabar nak jumpa. Dia orang dah pergi dulu dah. Tapi Hasan ni tak sampai lagi. Bila di kalangan para kabilah Abdul Qais sudah sampai dah, duduk dengan Nabi dah, Asaj baru sampai. Sebab dia bersihkan diri dulu, dia pergi mandi dan sebagainya. Baik. Kemudian apabila dia datang jumpa dengan Nabi SAW, maka Nabi SAW panggil Asaj duduk ke sini sebelah Nabi. Dalam korang last, dia panggil pula duduk ke sini sebelah pula kan. Wah, ini special kan. Orang lain datang awal, lepas tu siapa yang lambat, kau duduk belakang lah.
Sepanjang Jumaat ni kan. Kan contoh kan. Ni siap reserve apa semua kan, tak ada kosong kan. Jangan musik. Viral lagi nanti ni. Jadi isu kan nanti kan. Siapa datang dulu kan duduk saf depan. Kita pun nak dapat juga kelebihan malaikat berselawat pada orang duduk saf depan ni, nak dapat kelebihan tu. Maka Nabi arahkan duduk dekat sini. Maka keluarlah hadis ni. Nabi kata apa? Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah al-hilmu wal anah. Nabi kata. Pada diri kamu ni asas ada dua benda yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-hilmu, kau ni seorang yang lemah lembut dan tidak gelojoh. Yakni kau ni tenang, relax je. Nabi sebut pada siapa tu? Pada Asas daripada suku Bani Abdul Qais. Kemudian Asas Nabi sebut macam tu. Asas tanya kat Nabi. Bila Nabi sebut, dan bila engkau ni Asas, ada dua benda yang Allah Ta'ala suka, yakni al-hilmu wal anah. Dua benda ni Allah Ta'ala suka. Asas tanya balik kat Nabi. Dia kata apa? Adakah sifat al-hilmu dan anah itu memang anugerah Allah, anugerah Tuhan kepada aku ni, atau aku sendiri yang usaha untuk mendapatkan sifat itu? Dua sifat tu, adakah disebabkan memang Allah anugerah kepada aku, ataupun memang aku sendiri yang usaha belajar agar aku bersifat macam tu? Dia tanya kat Nabi balik semula. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut akhlak tersebut adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang anugerahkan. Sifat tuan-tuan, lemah lembut. Jadi orang, kadang ada orang tuan-tuan, kau marah macam mana pula, dia masih relax lagi kan. Beza dengan kita tuan-tuan kan. Marah macam mana dia boleh lagi senyum, dia boleh lagi. Memang sifat dia macam tu. Kau marah dah macam mana, tak reti nak marah. Ada orang macam tu kan. Memang semula jadi macam tu. Maka ada juga orang yang latih sifat tu agar dia jadi sabar kan. Jadi penyabar, jadi orang yang lemah lembut. Dia juga diusahakan. Kemudian Nabi sebut ni adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa kata Asas ni? Dia kata alhamdulillahi jabali ala khalqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Dia kata apa? Segala puji bagi Allah, bagi Tuhan, bagi Allah Ta'ala yang mengurniakan kepada aku dua akhlak yang disukai oleh Allah dan Rasul. Alhamdulillah. Bila orang puji kita, cakap tu yang baik, sebutlah lafaz alhamdulillah. Kita boleh sebutlah kan, kata syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas menganugerahkan sifat itu, ataupun kita sebut hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan Allah. Sebut itu. Biar apa tuan-tuan? Biar kita akan ada rasa tawaduk dalam diri kita ni. Dia tak ada sombong, dia act. Engkau ni memang bagus lah, selalu memang biasalah, tengok orang lah. Kita macam tu. Kan? Tak, kau macam-macam lah, tak kenal aku, biasa. Kau boleh macam ni kan? Kau boleh panggil Ustaz Wadi Anwar. Okey lah, tengok orang. InsyaAllah tuan-tuan, Ustaz Wadi Anwar macam mana. Ada flyers kat luar tu, nanti tuan-tuan ambil semua satu buat balik. Tak lain tu kita jemput tuan-tuan nanti kan, meramaikan kami ni masih tengok tu segala butiran maklumat. Ada flyers letak kat luar tu, cukup untuk semua ni. 2 keping seorang boleh bawa balik kan, ambil seping lah. Kan? Banyak-banyak pun nanti tuan-tuan tahu mana apa yang tuan buat kan. Baik, nanti balik dia ambil. Dia syukur pada Allah Ta'ala. Hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan Allah. Ada sebab alhamdulillah. Biar bergasang syukur pada Allah, Allah yang bagi sifat ni. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila disebut pasal akhlak kan, dia ada jenis akhlak ni, dia ada 2 tuan-tuan. Yang pertama disebut sebagai wahbi, bukan wahabi walaupun tuan-tuan tengok banting banner banyak tu bayi wahbi. Saya dah kena taruh pasal tajuk ni kan. Tak apalah. Ni live ni, ada rakaman lagi, tak apalah, cerita kat meja makan sekarang bukan wahabi kan. Sensitif pun nak dengar nama tu kan. Wahbi ni satu akhlak, si perangai yang memang daripada Allah Ta'ala anugerah pada kita. Satu lagi namanya kasbi. Kasbi ni ialah kita usaha untuk mendapatkan akhlak tu. Faham kan? Satu lagi wahbi memang Allah anugerahkan. Satu lagi namanya kasbi, kita usaha nak jadi sifat baik macam tu. Kita ni marah, dia sabar, kita berlatih jadi sabar. Macam tu.
Kita ni pendendam, kita berlatih buang sifat pendendam, nak jadi pemaaf, kita usaha latih diri, tak nak cakap dengan orang contoh kan. Kita menjadi nak marah jadi memetir je kan. Kita sabar, sama nak bulan puasa ni. Kita tanya sikit kan. Orang alihkan slipper kita kan. Kita nak marah ni. Tak apa, sabar ni bulan puasa ni. Ada latih tu. Ini sabar Allah uji. Slipper je kena alih. Bukan kena ambil tuan. Saya taklah banyak slipper kena hilang tuan, baru 9. Slipper 9 hilang. Kat masjid Nongging tu 9 pasang slipper hilang. Allahu Akbar. Satu tu dapat dikesan, ada orang tu salah pakai dan saya maafkan, pakailah. 8 lagi tak dapat dikesan kan. Ghaib lah tu. Tak apalah tuan, kita sedekah hadiah lah kan. Okey. Akhlak ni satu daripada anugerah Allah, satu lagi kita boleh usaha. Boleh usaha. Nak jadi seorang pemaaf, nak jadi seorang yang boleh usaha. Orang berapa boleh usaha untuk jadi orang yang jadi steady, relax, boleh. Tapi ada jalan dia, kena mujahadah lah benda macam tu. Nak jadi seorang yang pemaaf, kita je ni macam tak puas hati kan. Tahan, fikir sifat pemaaf ni sifat orang bertakwa. Sifat ciri orang bertakwa di antara wal afina anin nas, orang beri maaf kepada orang lain. Quran sebut tu. Sifat bagi seorang yang bertakwa. Baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sebutlah berkenaan dengan berkenaan dengan akhlak, kita melalui dalam proses nak dapat belajar untuk jadi berakhlak baik. Nabi sebut apa? Al-ilmu bita'allum, al-hilmu bitahallum. Nabi kata apa? Ilmu tu mesti melalui proses belajar. Ilmu itu mesti melalui proses belajar. Dia tak mau jadi dah tidur malam mimpi terus jadi orang alim. Tak ada tuan, kono belajar. Tapi ada juga tuan orang mimpi besok dah boleh ubat orang. Naik signboard tukang apa, tukang ini semua dah reti dah. Satu malam belajar. Orang belajar ambil degree 3 tahun kan. Dapat degree kena sambung lagi kan. Nak bagi boleh jadi pengajar, jadi ni. Ada tak ada satu malam ya. Dah hebat. Satu malam tuan, semua ilmu ada kat dia kan. Sebenarnya tu. Ilmu mesti melalui jalan proses ta'allum, belajar. Mana boleh dapat ilmu secara ni kan? Ilmu laduni dah semua dah. Kita pun tak faham ilmu laduni ni apa. Kan? Mana dengan ilmu yang Allah Taala anugerah bagi pada kita. Kita ni tuan semayang hujung waktu ni ilmu laduni dah. Rantilah, takkan ada tu dah. Kan? Semayang bawal waktu kan. Lambat kan dengar kalau bunyi selindor tutup tang, dia lah tu. Kita orang pun tahu dah. Tu dapat ilmu laduni. Kata orang ni tak ada lah rantilah kan. Ada orang tak benda macam tu kan. Baik. Kemudian al-hilmu bitahallum. Yakni dapat sifat hilmu, sifat orang kata apa nama tadi tu, nak lemah lembut, sifat yang baik ni kena ada prosesnya. Ada jalan dia, ada cara dia, ada kaedah dia. Jangka masa yang mungkin panjang, pendek bergantunglah pada kemampuan diri masing-masing. Al-hilmu bitahallum ini jalan ada prosesnya. Kena kalau nak jadi sabar, kena buat sabar. Kalau nak jadi seorang pemaaf ni, kena sering lafazkan siapa saya maafkan awak. Kena macam tu. Kena buat, kena paksa. Kita tak rajin pergi masjid, pergi surau jemaah, paksa diri untuk pergi. Paksa tu kan. Dah lama nanti tak adalah. Alah bisa tegal biasa kan. Mula malas, ya Allah malasnya nak pergi kan. Saya fikirkan ni ganjaran pahalanya lah apa sebagainya, dah lah aku nak JK takkan tak pergi kan. JK tu lah kan. Pengusi lebih lagi lah kan. Kena belajar, kena tu mujahadah lah, mujahadah. Susah payah kena kat situ. Itu jalan itu yang susah, kena nak mujahadah tu yang payah tu. Nak dapat, nak achieve apa yang kita nak tu kan. Jadi tuan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya dalam soal kehidupan kita ni apa sahaja urusan, mestilah lakukan dengan tenang dan tidak gelojoh. Apa saja, macam buat kereta ke. Kadang tengok kelang kabut buat kereta tuan, nak pergi kanan kiri, dia nak masuk kiri kan, signal kanan ada macam tu. Tak bagi signal pun ada. Tadi ada lah. Dia nak masuk tuan. Masuk dia kiri nak pergi ke sini BTS ni kan. Bagilah signal, tak payah bayar pun. Sini ke nak bagi naik signal, bagi tak kan. Bukan susah, bukan kena bayar. Bukannya berat nak angkat tu, nak punya sini tu kena macam-macam bata berat kan. Pun susah kan. Ada orang macam tu tuan. Kelang kabut kan, ada macam tu juga kan. Banyaklah video orang kelang kabut buat kereta ni sebagainya kan. Ni sekarang ni kereta semua dah ada.
Camp kan. Senang sekarang ni. Senang kerja polis. Tadi nak siasat ni jarak ini nak ukur dulu kan, dia nak kira momentum lah apa lah, keluar lah semua kan, admit apa semua kan, lajak dia lebih ni. Tak ada nak kira. Polis nampak ada rakaman. Rakaman ni siapa yang dia punya rakaman pergi buat report sebagainya kan. Dia seorang saksi. Sekarang tak selamat tuan, kita negara ni ada CCTV. Ada cam, kereta maksudnya semua ada sekarang ni. Itu bagus sebenarnya kan. Belakang ada, depan ada, tak boleh ngelak tuan. Berlaku kesalahan jalan raya ni tak boleh elak dah sekarang. Bukti ada. Kau nak buat macam mana, terror lah kan, tak boleh. Orang langgar lagi tuan, dapat itu nombor plate kereta, kejap sampailah polis rumah. Assalamualaikum kan. Tahulah. Jadi contoh macam membeli kereta ke apa sajalah. Mesti jangan cara yang jangan terpukul apa, jangan relax sebagainya. Tapi kadang-kadang kita nak pergi ceramah, kalau dah lambat tuan, kita lenjak ni juga. Kan? Dah lambat tu kan. Itu kadang ada ustaz kata, kalau kita dah lambat pergi kuliah ni, kadang trafik lamp merah terlanggar tuan, tapi kopiah tanggal dulu kata dia. Apa lebay ni kata kan. Dia tak tahu tu itu imam mana, ustaz mana kan. Apa lebay untuk lebay pun tak apa. Tangan kopiah dulu kata dia. Langgar orang tak kan. Apalah langgar trafik lamp merah. Apalah. Macam tu je. Tapi yang pakai lebay ni, apalah tu. Dia panjang cerita tuan. Dia boleh buat karangan kan. Baik. Kemudian contohnya tuan, dalam keadaan tak gampang, kita tengok dalam penciptaan langit, penciptaan apa? Penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari tempoh dia. A'udzu minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah telah menciptakan apa? Sekali langit dan bumi ini dan segala yang ada di antara keduanya, di antara apa? Wa bainahuma. Di antara kedua langit dan bumi ini apa? Dalam tempoh 6 hari. Boleh tak Allah Ta'ala buat sekali buat jadi yang boleh je. Tapi kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Ada prosesnya, ada tata cara dia, ada tak boleh terus kan. Walaupun Allah Ta'ala boleh macam tu, nak mengajar kita, mendidik kita. Kita nak kadang dalam perjawatan kan, mesti kau daripada bawah dulu naik sini, tangga ni, grade ni sebagainya, baru sampai naik ke sana. Tak boleh lompat tuan. Kalau kita nak naik tangga tuan, naik tangga mesti step 1 tangga 1, 2, mana boleh naik tangga 7 tu, langkah terus tu. Goleklah kita. Dia ada step dia. Ada prosedur dia, ada SOP dia sekarang ni kan. Ni bulan 1 ni, bulan 1 yalah. Bulan 4 ni kan nak rapat dah. Insya-Allah. Persekutuan kan. Tapi dengan Negeri Sembilan pun akan sama juga tu. Tunggulah dapat surat kan daripada Jains, insya-Allah. Mudah-mudahan lah. Tapi kekal lah, face mark kekal. Makan sebagainya. Isunya tuan, kita buat karnival sebelum 1 bulan. Masih ada penjarakan lagi di situ kan. Kalau tak tu mungkin boleh rapat lagi kan. Lagi mungkin crowd boleh ramai lagi kan. Oleh kuliah, tak apalah. Follow je lah apa yang ada kan. Baik. Tu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan langit, menjadikan langit dan bumi. Ada tempoh dia. Nak mengajar kita tuan-tuan. Benda ni. Ada tak boleh terus nak drastik semua benda nak drastik susah. Macam orang lah kita ni nak berubah kan. Nak berubah terus tinggal. Susah kan tu. Macam bongkok kan. Nak berhenti terus tinggal tuan. Tapi yang pelik tuan, bulan puasa boleh tinggal tau. Saya tahu bulan puasa boleh tinggal kan. Nak buka tuan, bismillah. Tangan sebelah dah, tinggal nak makan. Baca baca doa buka puasa, tangan sebelah. Tahu tuan, dia makan sikit air, dia sokok kat luar. Ya Allah, dia punya nak melepaskan tu. Dah addicted ni, ketagihan tu. Ya Allah, bila puasa boleh tahan kan. Lihat jangan. Tapi kalau hari biasa tak boleh tuan-tuan. Saya pernah jumpa dengan orang kan. Saya sembang dah. Habis rokok 1 keluar lagi. Orang ni betul nak ambilkan sekotak ke ni? Sembang kan. Sembang saja kan. Tuan-tuan keluar lagi. Habis keluar ambilkan. Ya Allah. Kat masjid je pula tu. Masalah betul. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi, berkuasa menciptakan apa sahaja dengan firman-Nya kun fayakun. Jadi boleh tak? Boleh tak Allah Taala nak buat sekali macam boleh. Cuma Allah Taala nak mendidik kita ni manusia ni. Boleh Allah Taala. Maka sesuatu itu pun jadi dengan serta-merta. Allah Ta'ala berkuasa menciptakan langit dan bumi dengan sekelip mata. Tapi Allah Ta'ala nak mengajar kita supaya tenang, tidak terburu-buru dalam membuat atau menghasilkan sesuatu. Itu sebenarnya. Kalau kita nak buat, tanyalah Cik Azmina, dia nak buat surau ni kan. Turun perkara tak, mesti ada design, mesti semua benda lah, semua aspek dikaji tu. Sikit perlahan-lahan, proses dia sebagainya. Boleh cantik macam ni. Cuba main buat tuan, kontraktor pun main sekut jarang ni kan.
Tak mana tadi ni tak ratul lah tu longkang tak pun tak. Longkang air pun tak boleh nak lagi kan. So, mana longkang ni? Rata lu, patut dah curap lah pergi ke longkang kan. Longkang besar. Tak pandai buat sini semua pintu pun sebagai itu terpun rapah. Buat nak cepat siap. Tak jadi apa kan. Kehidupan kita relate kan dengan kehidupan kita ni. Banyak benda lah. Kadang kita sama-sama belajar tu kan, nak buat assignment, kelang kabut nak buat assignment. Due dia hari ni, kena hantar assignment hari ni juga. Lecturer kata, pukul 4.30 atas meja saya, kata dia. Kelang kabut print. Sampai lecturer datang kan, dia rasa dia assignment kan. Panas assignment kamu ni, baru print Bukan saya bukan saya. Ada kawan kan. Panas assignment, baru print. Silap pula. Nama salah pula. Nama pensyarah salah tuan. Terpulang pada dia nak potong pemarkah tuan. Nangis kita. Tolonglah miss. Satu pun tak. Nama ayah tersilap ke? Kod nama Zainuddin, ayah ada single D, ada double D kan. Kita buat ataupun buat double D. Siapa kata ayah saya double D Zainuddin ni? Zainuddin ya. Ada potong markah, Allah tak sempat lagi. Cuba kita buat relax kan. Ada masa lagi nak ubah, ada masa lagi nak ni. Muka surat tertinggal ke sebagainya. Dia lari dia punya margin ke. Kalau kita buat dengan relax, tak apa-apa, kita tahu due dia bila. Contoh macam assignment lah, contoh tak belajar. Sama juga kerja sekolah. Apa sajalah. Kerja kita ke office yang mendapat. Pulang kau pun nak buat esok hantar report. Mesti ada typo, ejaan lah apa semua. Silap lah apa sebagainya. Hantar kadang dokumen tu minggu lepas punya patutnya tarikh hari ni terhantar minggu lepas punya. Memang ngamuk lah bos. Contoh. Kelang kabut. Hasilnya, biasa kelang kabut ni hasil mesti tak cantiknya. Mesti kurang elok. Kita relaxkan kehidupan kita. Tengok Allah tak jadikan langit bumi pun ambil masa 6 hari. Padahal Allah Ta'ala boleh je nak buat sekali mata. Belajar dari situ kan. Itu dia mentadabbur ayat kan. Kenaan Allah Ta'ala menciptakan langit dan sebagainya, ada sebagainya. Tak ada benda yang nak cepat-cepat tak ada. Relax kan. Tapi jangan kita sendiri macam relax sangat relax je kan. Weh besok kau hantar. Relax dulu. Kau nak relax. Tu lebih relax tu payah juga kan tuan. Tak jadi apa juga kan. Last sekali memang tak ada hantar dan sebagainya. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut berkenaan dengan tadi soal nak bentuk akhlak tadi kan. Ada namanya wahbi, ada namanya kasbi. Wahbi ni Allah anugerahkan. Kasbi ni kita usaha sendiri untuk dapat benda tu. Cumanya dalam persoalan akhlak, persoalan adab, dia akhlak, adab dua benda yang beza. Saya dah cerita dulu sebenarnya. Sebagai ingatan balik semula. Adab, apa beza adab dengan akhlak? Adab ni benda yang dipelajari bang. Kita belajar, cikgu ajar adab masuk masjid, belajar ni. Kat surau, kat masjid pun tulisnya adab-adab masuk masjid, tapi orang langgar je. Kadang orang tahu adab tapi dia buat juga, langgar juga. Adab ni benda yang dia belajar, benda yang dididik. Macam adab makan, adab minum, adab pergi masjid, adab duduk dalam masjid, adab macam lah adab dipelajari. Tetapi akhlak ni dapat daripada mana? Kalau adab tadi dapat daripada kita belajar, akhlak daripada mana? Akhlak ni daripada apa? Ibadat yang kita kerjakan, ketaatan yang kita buat. Sembahyang kita, baca Quran kita, zikir kita, solat jemaahnya. Daripada situlah rangkuman ibadat-ibadat tu melahirkan akhlak yang baik pada setiap individu. Buktinya Allah Taala sebut dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh solat tu boleh mencegah seorang daripada perbuatan yang mungkar. Solat tadi akhlaklah tu. Dia tak mencuri, dia tak berzina, dia tak tinggalkan solat, dia tak buat benda yang haram. Dengan ibadat tadi tu dia memimpin, memandu dia jadi orang yang berakhlak baik. Kalau kata adab tadi tu, ada orang belajar adab tapi tak beradab pun. Sekolah belajar kan. Di rumah mak ayah ajar didik. Kalau orang tua hormat macam ni tapi kadang budak tak ikut pun. Ada orang ikut, ada orang dia tak ikut. Tapi kalau akhlak ni hasil daripada apa? Ibadat kita kerjakan. Tapi bagaimana tak menghasilkan akhlak yang baik sedangkan dia ibadat? Ibadat dia ada masalah di situ. Dia semayang, dia puasa zakat, tapi akhlak panas baran, marah lagi, asyik kutuk orang kata ini. Cek ibadah masing-masing, cek ibadah. Mesti ada masalah di situ tu. Tak kisahlah tuan kata, ini semua nak nyalahkan orang. Bukan tuan. Kita muhasabah diri kita. Ini nak bulan puasa ni. Kenapa tuan-tuan? Bulan puasa ni, tu Nabi sebut. Berapa ramai orang yang berpuasa pada bulan Ramadan yang dapatnya apa? Lapar dan dahaga. Orang lain puasa juga tapi dapat pahala, kita dapat. Sebab apa? Ni, tak ada nilai pada ibadat. Dia puasa juga. Akhlak tak ada, cakap kasar.
Sebab tu kadang orang belajar tuan, dia belajar apa? Perkara yang membatalkan puasa. Oh, tak boleh makan, minum siang hari, tak boleh itu, tak boleh ni. Tapi orang tak belajar ataupun tak ambil berat persoalan apa? Persoalan perkara yang membatalkan pahala puasa. Habislah. Dia tak belajar itu. Belajar, jangan korek telinga, takut betul telinga gatal. Nak turut hidung pun takut kan. Gatal hidung kan, nanti batal, takut dia. Nah, itu dah belajar lah. Tapi perkara yang membatalkan pahala puasa, tak belajar. Tak tahu. Ni puasa ni, mulut, boleh tahan. Dia punya marah kan. Haji sabarlah Haji, tak puasa kan? Puasa. Marah dia kan, aku puasa. Mana tu dah biasa. Ada orang dapat puasa dengan dia puasa tapi dapat lapar dahaga. Sebab puasa tadi tidak, asalnya apa? La'allakum tattaqun. Kalau semayang tadi boleh mencegah daripada bermungkar. Kalau puasa tadi boleh jadi orang bertakwa. Marah, takwa apa yang marah ni? Mana nilai takwa? Tak sabar bulan puasa kan? Banyaklah tuan kalau kita nak berbahaskan berkenaan dengan soal ini. Jadi tak ada bunyi jam masuk waktu kan? Ada dah masuk tadi kan? Jadi insya-Allah tuan, sekadar itu dulu untuk pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita tenang, relax, tidak sabar. Tuan-tuan lepas sembahyang Isyak jangan tunggu balik tuan. Sembahyang sunat dulu, ba'diyah Isyak. Sebab itu yang muakkadah ni. Ni tak sabar nak balik ke, tak sabar nak ada jamuan ke. Relax. Lepas sembahyang Isyak, solat sunat ba'diyah dulu. Baru kita boleh balik sebagainya. Jangan kita golo-golo tak sabar tuan. Sebab sembahyang sunat ba'diyah Isyak ni dia sunat muakkad. Itu kadang-kadang orang bagi sembahyang sunat, kita dah start motor. Relax dulu. Sabar dulu, relax, tenang. Walaupun esok ada hari yang mula sekolah kan, tak apa, kita faham tu. Sebab tu berhenti awal. Jadi itu saja dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya tuan-tuan. Di kesempatan ini saya ucapkan pada tuan-tuan selamat berpuasa kan. Selamat berpuasa. Mudahan kita pada tahun ini dapat menjalankan ibadah ketaatan tersebut dengan sebaik yang mungkinlah. Kan? Itu saja yang dapat sampaikan pada malam ini. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين ويزار المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا رحمن الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله